Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang Sirah Nabawiyah. Tajuk yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini adalah Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah. Untuk memahami kisah Nabi Muhammad SAW dan kehidupannya bersama masyarakat Mekah, terlebih dahulu kita perlu memahami dan melihat bagaimana kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah. Kisah masyarakat Arab Jahiliyah, pada ketika itu hidup mereka berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Masyarakat Arab pada zaman ketika jahiliyah itu, hidup mereka berpuak-puak, hidup dalam kumpulan-kumpulan. Kemudian berpecah belah, mereka tidak boleh bersatu. Kemudian sering berlaku pergaduhan dan selalu berperang antara kabilah ataupun antara kaum. Peperangan tu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merebut harta dan juga kuasa. Bagaimanakah kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah? Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara yang khurafat. Apakah itu berhala? Berhala itu adalah patung-patung yang dibina oleh mereka sendiri dan mereka memohon pertolongan pula daripada patung tersebut. Masyarakat Arab Jahiliyah juga hidup dalam hiburan, sukakan hiburan. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Anak perempuan yang baru dilahirkan ditanam hidup-hidup. Sebab bagi mereka, anak perempuan ni akan memalukan mereka di masa hadapan. Baik, tadi kita dah menelusuri kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, sekarang kita lihat pula kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Sifat Nabi Muhammad yang pertama adalah amanah. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Sekarang kita lihat kisah amanah Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh sifat amanah yang ada pada Nabi Muhammad SAW adalah ketika menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Siapakah Sayyidatina Khadijah? Sayyidatina Khadijah adalah seorang wanita kaya daripada keturunan suku Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Khadijah ni seorang yang kaya. Macam mana kekayaan Khadijah ni? Kekayaannya menyamai perniagaan semua kaum Quraisy ketika itu. Kalau dikumpulkan, maksudnya jika dikumpulkan semua harta kaum Quraisy yang berniaga pada ketika itu menyamai dengan kekayaan Siti Khadijah. Khadijah mendengar perkabaran tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW.
Lantas Khadijah terus menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguruskan perniagaannya di Syam. Kemudian Nabi Muhammad pun menerimalah tawaran tersebut. Tiba masanya Nabi Muhammad keluar ke Syam membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah dengan ditemani oleh Maisarah, salah seorang pekerja Sayyidatina Khadijah. Sepanjang perjalanan, Maisarah berasa pelik, kagum dan tertarik dengan peribadi Nabi Muhammad. Muhammad melayani Maisarah dengan penuh mesra, kasih sayang dan lembut. Kemudian Maisarah menyaksikan awan menaungi mereka daripada cahaya matahari. Awan ikut pergerakan mereka, pergerakan Maisarah dan Muhammad. Jadi Maisarah berasa pelik. Mereka terlindung daripada cahaya matahari. Kemudian setelah menempuh perjalanan yang jauh, sampailah di satu tempat rehat. Mereka singgah berehat di tempat rehat sebelum masuk ke Syam. Tempat rehat tersebut berdekatan dengan rumah ibadah paderi yang bernama Buhairah. Buhairah yang pernah didatangi oleh Muhammad semasa baginda mengikuti bapa saudaranya Abu Talib. Sebelum tu Muhammad pernah ikut bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Masa tu dia kecil lagi, ketika dia berumur 12 tahun macam tu. Kemudian bertemu dengan Buhairah. Semasa kedatangan Muhammad bersama Maisarah, Buhairah telah tiada. Tetapi paderi yang menggantikan tempat Buhairah juga menyedari awan yang mengiringi perjalanan Muhammad dan Maisarah. Paderi tersebut juga menyedari Muhammad tidak berhenti di tempat yang biasa rombongan lain berhenti, tetapi berhenti tidak jauh dari situ, iaitu di bawah sebatang pokok. Paderi itu melihat dahan dan ranting-ranting pokok ini bergerak menaungi Muhammad daripada terkena cahaya matahari. Kemudian paderi tersebut pun berkata, hanya seorang Nabi sahaja yang berteduh di bawah pokok ini. Berbagai perkara ajaib yang disaksikan oleh Maisarah sepanjang perjalanan mereka menuju ke Syam. Akhlak Muhammad, kasih sayangnya, kemampuan Muhammad berhadapan dengan semua lapisan masyarakat, belas kasihannya kepada orang miskin, dan kejujurannya menyebabkan semua orang datang kepadanya. Perniagaan Khadijah pada ketika ini mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Keuntungan yang dibuat oleh Muhammad paling besar, mengatasi semua peniaga lain yang bersama dalam rombongan itu. Dan keuntungan yang diperolehi Khadijah juga adalah merupakan keuntungan yang paling besar sepanjang Khadijah menjalankan perniagaannya. Nabi Muhammad juga sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Sekarang kita lihat kisah keadilan Nabi Muhammad SAW. Contoh keadilan Nabi Muhammad dapat kita lihat dalam peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Peristiwa ini berlaku apabila banjir besar melanda Mekah sehingga menyebabkan Kaabah hampir runtuh.
orang Quraisy berpakat membina semula Kaabah. Masing-masing mengeluarkan perbelanjaan untuknya, maksudnya untuk membina semula Kaabah. Kemudian apabila Kaabah telah siap dibina semula, sampailah pada perkara hendak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya kembali. Masing-masing setiap kabilah yang ada tu berebut. Bagi mereka, ini merupakan kemuliaan yang besar. Bagi orang Arab tersebut, meletakkan Hajarul Aswad ni adalah satu kemuliaan yang besar bagi kaum mereka. Jadi mereka pun berebutlah nak setiap kaum nak jadi orang yang meletakkan Hajarul Aswad. Keadaan ini menyebabkan hampir berlaku peperangan antara suku dalam Quraisy kerana berebut meletakkan Hajarul Aswad. Disebabkan pertikaian yang tidak berkesudahan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari hakim. Kemudian hakim pun buatlah keputusan. Siapa yang pertama masuk ke Masjidil Haram, dialah yang akan memutuskan siapakah yang paling layak meletakkan kembali Hajarul Aswad ke tempatnya. Setelah tunggu dan tunggu dan tunggu, dengan penuh debaran lah, hati masing-masing berdebar-debar. Kemudian muncullah seseorang yang ditunggu-tunggu. Dan insan tersebut adalah Muhammad bin Abdullah. Allah takdirkan Muhammad bin Abdullah yang masuk. Kemudian mereka semua merasa senang hatilah dan setuju dengan Muhammad. Kenapa mereka suka Muhammad yang menjadi pengadil? Kerana semua percaya Muhammad bin Abdullah seorang Al-Amin, seorang yang tidak pernah bercakap bohong dan tidak pernah membuat perkara yang sia-sia. Menerima amanah tersebut, Muhammad dengan kebijaksanaannya menyelesaikan masalah itu dengan aman damai dan memuaskan hati semua pihak. Bagaimana caranya? Muhammad membuka serban yang dipakainya, kemudian beliau meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah serban dan semua ketua suku mengangkat serban ini bersama-sama dari penjuru masing-masing. Muhammad buka serban dia, kemudian beliau meletakkan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni merupakan batu yang berwarna hitam. Letakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah serban dan semua ketua suku boleh angkat serban ini bersama-sama. Angkatlah setiap penjuru masing-masing. Apabila tiba di tepi Kaabah, Muhammad meletakkan dengan tangannya yang mulia. Bila sampai hampir dekat Kaabah, suku lain semua pegang penjuru kain. Jadi Muhammad lah yang mengangkat batu Hajarul Aswad tersebut dan meletakkan di tempatnya kembali. Hasil daripada peristiwa ini, sebenarnya tangan Muhammad yang mulia itulah yang meletakkan Hajarul Aswad. Tanpa pengadilan ni, tanpa sebarang tidak puas hati. Semua berpuas hati dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Muhammad. Demikianlah Muhammad menyelamatkan bangsa Quraisy daripada peperangan saudara antara mereka.
Nabi Muhammad SAW tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, mengembala kambing. Sekarang kita lihat aktiviti Muhammad sepanjang usia kecilnya. Di sini ada sedikit contoh apa yang dilakukan oleh Muhammad ketika kecilnya. Yang pertama, terpelihara daripada menyembah berhala dan daripada angkara orang Yahudi. Baginda juga dipelihara daripada terlibat dengan kebiasaan-kebiasaan Quraisy yang boleh mencacatkan peribadinya. Kemudian sejak kecil, Muhammad tidak pernah bercakap bohong. Beliau terkenal dengan gelaran Al-Amin. Kemudian semasa remaja, Muhammad pernah mengikuti bapa saudaranya mempertahankan Mekah. Muhammad membantu bapa saudaranya menyiapkan panah. Dari situ, Muhammad dapat belajar strategi peperangan dengan lebih dekat. Nabi Muhammad SAW juga seorang yang penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka, berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Sebentar tadi telah dijelaskan bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Sekarang kita beralih pula kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Tadi sebelum diutuskan menjadi Rasul, Muhammad SAW tiada tentangan daripada sesiapa pun. Semua orang menyenangi kepribadian baginda. Sekarang kita lihat pula kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Ketika dakwah mula disampaikan, masyarakat Mekah mula menentang apa yang disampaikan oleh Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW, dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Bapa saudara sendiri menentang apa yang disampaikan oleh baginda. Nabi Muhammad SAW juga berpendirian teguh. Walaupun baginda ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala, baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Memang banyak rintangan yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika nak menyampaikan dakwah. Baginda telah ditawarkan dengan harta yang banyak jika menyembah berhala, jika baginda tidak menyampaikan dakwahnya. Tetapi atas kebenaran, baginda tetap dengan pendirian menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW juga bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad SAW. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah.
untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Sekarang kita melihat iktibar memahami dan menghayati kisah Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul dan sesudah menjadi Rasul. Sebagai meneladani kisah Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan ajaran Islam, kita hendaklah bersabar di dalam menghadapi ujian. Yang kedua, sentiasa bercakap benar walaupun pahit. Yang ketiga, bijak merancang untuk mencapai kejayaan. Yang keempat, mencari pengalaman dari kecil sebagai persiapan menghadapi usia dewasa. Yang kelima, menyantuni setiap orang dengan baik. Yang keenam, jujur dalam apa jua tindakan. Dan yang ketujuh, tidak membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita hendaklah mengamalkan dan mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan seharian. Sekarang, kita akan melihat kesan mengamalkan dan mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kesan kita mengamalkan adab dan akhlak yang ditunjukkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW ialah pastilah kita akan disayangi ibu bapa. Ibu bapa kita akan menyayangi kita. Yang kedua, kita akan disenangi oleh guru, rakan dan taulan. Yang ketiga, permusuhan dapat dihindarkan. Permusuhan dapat dihindarkan. Maksudnya kita tidak terbabit dengan pergaduhan dan sebarang bentuk permusuhan. Yang keempat, hidup aman damai. Dan yang kelima, mendapat rahmat Allah. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jadi Ustazah harap murid-murid dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Dan Ustazah harap murid-murid dapat menggunakan isi-isi pembelajaran yang dipelajari kali ini. Mengucapkan dan sunat hayat. Sunat hayat pula terbahagi kepada dua, iaitu
solat murid-murid setiap hari. Oleh itu, Ustazah harapkan murid-murid dapat mengerjakan solat 5 kali sehari. Sekian dulu penyampaian Ustazah pada hari ini. Ustazah doakan sentiasa sihat dan bahagia dalam menjalani dan ada ketika juga